Auzubillah samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang berbahagia Tuan Imam Barisan Ahli Tempatan Kuasa Masjid Setia Alam, tuan-tuan, puan-puan, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dah masuk hari yang malam yang ke-18. Betul tu aja. Malam yang ke-18. Malam yang ke-18 Syawal. Hari yang ke-17 malam yang ke-18 Syawal, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkahi kita semua di dalam bulan Syawal ini, dan moga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita menyempurnakan ibadah puasa 6, insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pada malam ini kita buku yang kita akan gunakan ni tuan-tuan adalah berkenaan dengan 40 ciri 40 ciri ajaran sesat. 40 ciri ajaran sesat ni maknanya apa tuan-tuan? Kita cuba nak menyelusuri akan ciri-ciri yang ada pada beberapa orang Islam yang mendakwa mereka ni Islam, tetapi pembawaan mereka bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Apakah yang dimaksudkan bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah? Bermaksud cara ibadah mereka, cara amalan-amalan mereka untuk mendekatkan diri mereka pada Allah Subhanahu wa taala tidak mengikut cara yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sebab itulah sebelum kita nak melihat ciri-ciri ni tuan-tuan, saya nak bagi overview dulu tentang ajaran sesat yang berada di negara kita. Sebenarnya kalau cerita pasal ajaran sesat ni tuan-tuan, dia perlukan 1.5 jam, 2 jam. Jadi saya ringkaskan sekadar overview, gambaran, dan selepas ini insya-Allah tuan-tuan kita akan menyelusuri satu demi satu akan ajaran-ajaran sesat yang berada di negara kita. Contohnya ajaran Qadiani tuan-tuan, yang biasa tuan-tuan dengar kan. Qadiani ni dah lama tuan-tuan, tapi apakah sekarang ni mereka masih wujud? Apakah mereka aktif ke tidak? Itu nanti kita akan lihat dalam siri kuliah kita yang akan datang. Cuma yang kali ini saya akan bentangkan secara umum berkenaan dengan ajaran sesat, dan setelah kita menyelusuri satu demi satu kumpulan-kumpulan ajaran sesat, nanti kita akan lihat juga akan ciri-ciri tersebut yang terkandung dalam buku yang dihimpun oleh Fadilatul Ustaz Ustaz Nizam Kadir berkenaan dengan 40 ciri ajaran sesat. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kita mulakan perbincangan kita ni dengan satu tayangan video lah insya-Allah. Dengar tuan-tuan? Terdengar? Sekejap sebentar. Okey, sekejap. Dah. Saya rasa TV ni kena volume nya kena adjust baru kita boleh dengar
dah maksimum dah saya punya ni. Tuan-tuan warahmatullah. Jadi tuan-tuan, ini antara video klip nak cerita tentang ajaran-ajaran sesat yang muncul di negara kita. Antaranya ajaran Ayah Pin, ajaran Tengku Laksmana, dan banyak lagi lah ajaran-ajaran lama tuan-tuan yang pernah wujud di negara kita. Cuma di sini saya nak membawa pendekatan tuan-tuan puan-puan sekalian akan ajaran sesat ni tuan-tuan. Dia adalah bukan perkara baru, tapi dia telah berlaku semenjak zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa figure-figure lah, tokoh-tokoh yang cuba nak ke depan, nak mempromosikan diri mereka sehingga mereka dengan beraninya menolak akan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kita lihat tokoh-tokoh Musailamatul Kadzab yang wujud di penghujung hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang cuba melakukan onar, mereka-reka firman-firman Allah, didakwakan firman-firman Allah yang palsu, hanya semata-mata untuk menandingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat Imam Syafi'i juga pernah menasihati kita, pernah meninggalkan kenyataan di mana dikata jika kamu melihat seorang boleh terbang di udara dan boleh berjalan di atas air, jangan kamu tertipu dengannya sehingga kamu mengukur peribadi dan amalannya dengan pertimbangan neraca Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang kita punya guideline kita. Maknanya walaupun alim macam mana sekalipun, orang kata dia alim,
orang kata apa ni, dia punya appearance dia punya keterampilan dia tu sebagai tokoh agama, tetapi jikalau dan dia cuba untuk membawa ataupun cuba untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa tuan-tuan, tiba-tiba boleh berjalan atas air, tiba-tiba boleh terbang, tiba-tiba boleh buat benda-benda yang luar biasa tuan-tuan, jangan kita terus mudah untuk menerima. Kita kena lihat dulu amal ibadah dia macam mana, tengok dulu halal haram dia macam mana. Yang senang sekali tuan-tuan, tengok solatnya macam mana, tengok jemaahnya macam mana dan sebagainya tuan-tuan. Dan setiap apa yang dilakukan, apakah bertepatan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini sebagai timbangan. Jikalau keterampilan dia nampak macam tuan guru, tetapi amalan-amalannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka cepat-cepat kita dah kena buat firewall tuan-tuan. Cepat-cepat kita dah kena ada satu benteng untuk menolak akan ajaran beliau. Kemudian kenapa tuan-tuan rahimakumullah? Kerana tokoh-tokoh agama ni ataupun tokoh-tokoh yang dikatakan tokoh agama ni tuan-tuan, mereka boleh menanam akan sifat-sifat ta'assub kepada pengikut-pengikut mereka. Ini yang akhirnya menjadi ajaran sesat. Dia membentuk satu ajaran sehingga ajaran-ajaran ini sebenarnya boleh memabukkan orang yang mengikutnya sehingga ta'assub kepada tuan guru tersebut tuan-tuan. Ini sebab itu tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, ta'assub adalah satu penyakit yang amat bahaya sehingga boleh menutup akan kebenaran dan menutup dan akan menghijab akan kepalsuan seseorang itu tuan-tuan. Okey, baik. Jadi tuan-tuan wa rahmatullah, apakah yang dimaksudkan dengan ajaran sesat? Ajaran sesat bermaksud ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam atau orang-orang yang bukan Islam yang didakwanya berdasar kepada ajaran Islam atau didakwa tidak berlawanan dengan dasar-dasar ajaran Islam, tetapi sebenarnya ajaran atau amalan tersebut adalah berlawanan dengan akidah dan syariat berdasarkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Nanti kita akan lihat apakah antara ajaran-ajaran yang kita rasa nampak macam Islam tapi sebenarnya tersasar daripada akidah yang sebenarnya tuan-tuan. Ini yang akhir-akhir zaman ni tuan-tuan, dengan ajaran-ajaran seumpama ini mudah tersebar melalui media sosial tuan-tuan. Betul tuan-tuan, sebelum ni tuan-tuan pernah dengar kan perjalanan mimpi yang terakhir Sitah Nur. Lepas tu tuan-tuan pernah dengar Ibu Yati kan, ajaran Islam Melayu, dan banyak lagi lah sebenarnya ajaran-ajaran yang saya rasa setiap bulan ada je ajaran-ajaran baru ni tuan-tuan. Ajaran-ajaran yang belum kita letupkan lagi, belum kita expose lagi akan kebatilan mereka. Baik. Jadi kalau mengikut kamus Dewan, ajaran sesat bermaksud ajaran yang terpesong daripada akidah atau syariat agama Islam. Ini yang sukar kita nak scan, kita nak tahu sebab apa. Sebab tengok dia pakai kopiah juga, tengok dia pakai serban juga, tapi cara semayang dia tak sama. Dai hitam juga tuan-tuan, dai hitam, tapi syahadah dia berbeza. Kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Boleh ada pula 3 kalimah syahadah, sampai 5-6 kalimah syahadah pun ada tuan-tuan. Ada tu sebutannya ilaha, ilama, ilara. Apa pula? Ini antara rekaan-rekaan yang cuba diketengahkan
oleh mereka yang dikatakan muslim, muslimah atas nama Islam, tuan-tuan. Baik. Jadi kategori ajaran sesat ni, tuan-tuan, antaranya adalah sesat daripada sudut kepercayaan ataupun akidah. Sesat daripada sudut pengamalan atau syariat. Yang pertama tadi dari segi i'tiqad dia, memberi kenyataan-kenyataan, nanti kita akan bagikan contoh. Yang kedua, sesat daripada sudut pengamalan ataupun syariat. Yang ketiga, sesat daripada sudut akhlak ataupun pengabdian antara hamba bersama Tuhannya. Kita lihat contoh, tuan-tuan. Apakah contoh sesat daripada sudut kepercayaan ataupun akidah? Antaranya fahaman yang sesat daripada sudut kepercayaan atau akidah adalah fahaman-fahaman klasik dalam pemikiran Islam yang menyalahi pegangan ahli sunnah wal jamaah, seperti pegangan Syiah lah. Syiah ni dah biasa kita dengar dan sentiasa disebut, dilantunkan oleh Pak Khatib, tuan-tuan. Syiah ni juga adalah satu ajaran yang kita lihat orangnya sama je macam kita, tetapi banyak ajaran-ajaran, tuan-tuan, daripada solatnya, daripada azannya, daripada puasanya. Dia puasa juga, tapi puasanya tak sama macam kita. Apa yang tak sama? Tak samanya dia tak berbuka sama macam kita, tuan-tuan. Kita bila azan kumandang je kita dah berbuka. Dia tidak. Dia tunggu langit, dia tunggu langit gelap barulah dia berbuka puasa. Maksudnya dia lambat berbuka puasa ni, tuan-tuan. Jadi ajaran-ajaran Syiah, seumpama Syiah ni banyak perbezaan dengan kita. Dia belum lagi haji dia, tuan-tuan. Bagi kita, haji kita melaksanakan haji hanya dekat dua tanah haram, tuan-tuan. Inilah tempat yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disokong oleh sabda Nabi SAW akan ibadah haji tak boleh dilakukan Masyairul Haram, hanya senya ada di tanah haram. Tapi bagi setengah-setengah kumpulan, contohnya kumpulan Syiah, bagi mereka haji mereka juga boleh dilakukan di Karbala, tuan-tuan. Menziarahi cucu Nabi, iaitu makam Sayyidina Husain, adalah lebih baik daripada 100 kali melaksanakan haji di Baitullah Al-Haram yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis mereka, tuan-tuan. Jadi ini antara fahaman-fahaman yang sebenarnya nampak bagus, tapi dia tak bagus, dia tak tepat. Sebab apa? Sebab dia cuba nak mereka-rekakan perkara yang tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya semata-mata apa, tuan-tuan? Hanya semata-mata nak mengangkat akan ajaran mereka ataupun tokoh-tokoh yang tertentu. Kemudian fahaman sesat daripada sudut kepercayaan atau akidah ni juga antara fahaman moden yang sesat daripada sudut kepercayaan atau akidah yang menyalahi pegangan ahli sunnah wal jamaah adalah seperti fahaman-fahaman nasionalisme, sekularisme. Sekular ni memisahkan di antara dunia dan agama, liberalisme, pluralisme. Ini semua izm-izm ni nanti kita akan bincang, tuan-tuan, dalam kuliah yang akan datang. Ini sebagai satu overview berkenaan dengan ajaran sesat. Yang kedua, sesat daripada sudut pengamalan ataupun syariat. Contohnya ibadah ritual atau pengamalan yang diadakan adalah menyalahi daripada sumber Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, tuan-tuan. Contohnya mengamalkan solat yang wajib kurang atau lebih daripada 5 waktu, contohnya. Kan dia kata solat subuh kita mula daripada hari esok kita akan buat 4 rakaat. Sebab apa? 4 rakaat lebih baik daripada 2 rakaat. Logik tak, tuan-tuan? Memang logik. Kenapa nak buat 2 rakaat? Kita buat 4 rakaat. Sama macam solat zuhur dan solat asar. Ini juga antara ajaran-ajaran yang sesat daripada sudut pengamalan, tuan-tuan. Kemudian menggunakan pakai kaedah pelaksanaan zakat dan puasa yang menyalahi kaedah pelaksanaan yang sedia maklum. Itu yang saya sebut tadi, kan. Berbuka, diganjakkan waktu berbukanya, tuan-tuan. Dah gelap barulah dia berbuka. Zakat pula, tuan-tuan, ada setengah-setengah kumpulan tu dia mengatakan bahawa mereka setiap umat Islam perlu membayar zakat
20% daripada hasil gaji mereka, tuan-tuan. 20% maknanya humus 1/5 daripada hasil gaji dia. Kita 2.5%, dia pegangan mereka 20%. Ini antara walaupun pada kaedahnya baguslah kan, lebih banyak lebih baik, tapi tak boleh, tuan-tuan. Kalau atas nama zakat, kita kena mengikut akan apa yang telah disarankan oleh baginda Rasulullah SAW. Tak boleh lebih daripada itu, tuan-tuan. Kalau lebih dari itu adalah sedekah. Kemudian menunaikan haji bukan di Makkah atau dilaksanakan pada bulan selain daripada bulan haji dan sebagainya. Ini yang saya katakan, ada di atas kumpulan-kumpulan ni, dia melaksanakan ibadah haji selain daripada di bumi Haramain, malah mereka memalsukan lagi atau menokok tambah akan hadis-hadis palsu untuk menguatkan bahawa tempat ataupun di kuburan tertentu itu lebih baik daripada melaksanakan ibadah haji beberapa kali di Baitullah Al-Haram. Okey, kemudian sesat daripada sudut pengabdian atau akhlak antara hamba bersama Tuhannya. Ini antara kita lihat pengagungan kepada ketua, guru ataupun tokoh, sehingga tahap dia memuja-muja gurunya yang telah mati, memuja-muja dengan amalan-amalan ritual yang tertentu, tuan-tuan. Ini juga antara yang boleh membawa kepada kesesatan. Ini antara beberapa lah kumpulan-kumpulan ajaran-ajaran sesat yang bertebaran di negara kita, tuan-tuan. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan rahmatullah, baginda Nabi SAW juga pernah bersabda, demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangannya, aku berpecah umatku sebanyak 70 akan berpecah umatku sebanyak 73 kumpulan. Yang satu masuk syurga dan yang lain masuk neraka. Bertanya para sahabat, siapakah kumpulan yang tidak masuk neraka itu, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan banyak lagi hadis ini, tuan-tuan, ada banyak versinya. Ini antara versi yang saya ketengahkan. Baik, keputusan dan pengamalan jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan berdasarkan kepada fatwa seluruh Malaysia, di seluruh Malaysia, muzakarah khas jawatan kuasa fatwa kebangsaan tahun 1996 mengatakan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan ahli sunnah wal jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak, tuan-tuan. Okey, baik. Di Selangor, tuan-tuan, kita ada 45 fatwa ajaran sesat, dan daripada 45 fatwa ni, tuan-tuan, 38 kumpulan ajaran sesat ni telah tidak aktif, tetapi 17 lagi masih lagi aktif, tuan-tuan. Okey. Dan antara jenis-jenis ajaran sesat di negara kita ada banyak, tuan-tuan. Ada Nasrul Haq, Budi Suci, ajaran Al-Watan, Wali Suci, Kalimah Sakti, ajaran Syiah, ajaran Haji Ghazali Uthman, ajaran Ahmadiyah Qadiani, ajaran Muhammad Nur Seman, ajaran Ayah Bin, ajaran Bahai, ajaran Al-Ma'unah. Ini antara ajaran-ajaran yang telah diwartakan akan kesesatan mereka. Baik, contoh ajaran sesat di negara kita yang famous, yang pernah menggegarkan negara kita satu masa dahulu, antaranya adalah ajaran Tuhan Harun, tuan-tuan. Tuan pernah dengar Tuhan Harun? Yang dia pernah membunuh salah seorang daripada pegawai agama di Pahang, tuan-tuan, Ustaz Rafli. Masya Allah, kesian, tuan-tuan. Tuhan Harun, Kerajaan Langit, Ayah Bin dan Rasul Melayu, tuan-tuan. Rasul Melayu ni sampai sekarang, tuan-tuan, walaupun dah melalui proses istitabah, dah bertaubat, dan tak silap saya dalam 10 tahun, tuan-tuan, dia dah masuk ke proses untuk memperbetulkan balik akidahnya. Tiba-tiba PKP baru-baru ni, tuan-tuan, dia kembali balik beraksi, tuan-tuan. Dia kembali balik aktif PKP. Saya tak tahulah tuan-tuan perasan atau tidak. Baru-baru ni 2021
ditangkap semula kerana menyebarkan semula ajaran. Rasul Melayu. Baik, apa masalah Rasul Melayu ni tuan-tuan? Pertama sekali kerana beliau mengatakan Allah berkuasa menurunkan Al-Quran kepada hamba-hambanya, mengumpulkan ke dalam dada dan menjelaskan ayat-ayatnya kepada sesiapa yang dihendaki di antara hamba-hambanya. Maknanya bukan kepada Nabi-Nabi sahaja. Sebab tu Rasul ni setiap bangsa ada, termasuk orang Melayu. Rasul Melayu. Kemudian Haji Abdul Qahar mengaku dirinya sebagai Rasul utusan Allah. Dia mendakwa Rasul sentiasa ada di bumi untuk menyampaikan ilmu Allah. Maknanya tidak ada istilah khatimul anbiya wal mursalin. Tidak ada istilah penutup bagi segala Rasul. Selagi mana bumi tak kiamat, selagi itulah akan ada Rasul dan Nabi. Ini dakwaan Haji Abdul Qahar ni. Kemudian beliau mengaku menerima wahyu daripada Allah di Bukit Kemensah dan diturunkan dalam keadaan seperti yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi kepada kaum pada zamannya sahaja, manakala beliau adalah rasul dan nabi yang diutuskan kepada kaum Melayu di zaman ini. Menurut beliau, Rasul adalah seorang lelaki di antara manusia dan jin. Rasul diutuskan oleh Allah ke setiap negeri, setiap bangsa, setiap kaum, setiap golongan dan setiap zaman. Ini dakwaan Rasul Melayu. Rasul diutuskan oleh Tuhan menyampaikan ayat-ayat dalam bahasa kaumnya sendiri. Sebab tu dia pun ada dia punya Qurannya. Beliau tidak percaya kepada Al-Quran yang ada sekarang ini sebagai Al-Quran yang sebenar, tetapi hanyalah catatan sahaja. Al-Quran yang sebenar berada di atas langit, iaitu Lauh Mahfuz. Ini antara kekeliruan yang cuba diketengahkan kepada orang Melayu. Kalau kita kadang-kadang kita tidak mempunyai ilmu akidah yang mantap, kita mudah terpengaruh, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, Rasul Melayu ni walaupun telah diwartakan akan kesesatannya, tuan-tuan lihat baru-baru ni masih ramai lagi yang cuba ikut akan ajaran beliau. Jadi maknanya tuan-tuan, tak mustahil orang kita mudah terpengaruh. Walaupun kadang-kadang kita rasa mana ada Rasul Melayu ni, tak mungkin. Baik, yang kedua, ajaran Milah Abraham. Kita pernah dengar Milah Abraham, agama Ibrahim, ajaran sesat Milah Abraham, tuan-tuan. Ini di tokoh dia Muhammad Musaddiq ni seorang Indonesia, dan dia cuba sebarkan ajaran ini di Nusantara. Dia ada cawangan di Singapura, di Malaysia, di Sabah, Sarawak pun ada. Okey. Mereka juga cuba untuk mempromosikan bahawa Milah Abraham ni adalah satu agama yang lahir juga selepasnya akan agama Kristian dan juga agama Islam itu sendiri. Gabungan ketiga-tiga agama itu dinamakan sebagai agama Milah Abraham, tuan-tuan. Sebab itu Milah Abraham, tuan-tuan, mendakwa bahawa Islam di bawah kepimpinan Nabi sudah berakhir sewaktu zaman kejatuhan Islam itu sendiri. Dan mereka juga percaya adanya Rasul selepas Nabi Muhammad SAW. Mereka mendakwa bahawa Muhammad Musaddiq tadi itu adalah Nabi dan Rasul baharu yang
menggantikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa syariatnya sendiri. Malah Muhammad Musaddiq ni pun dah meninggal tuan-tuan. Bila dia meninggal, dia kata akan lahir nabi-nabi selepas beliau. Mensyirikkan siapa yang tak mengikut ajaran mereka. Mereka juga menggunakan Taurat, Injil di samping Al-Quran. Saya sempat jumpa dengan salah seorang daripada pengikutnya tuan-tuan. Mereka antara modus operandi mereka untuk menarik ramai pengikut-pengikut adalah melalui pengajian Al-Quran. Jadi bila kita dengar kan, kita orang-orang yang biasa-biasa ni tuan-tuan kan, bila dengar pengajian Quran ni, kita memang nak belajar lah tuan-tuan kan. Lebih-lebih lagi melalui online kan, online melalui Google Meet kan. Jadi mudah kita untuk ikut sebab dia mukadimahnya adalah Al-Quran. Jadi bila dimulakan dengan Al-Quran, kelas pertama okey tuan-tuan ajar tajwid okey. Masuk kelas kedua, tak kala nak menceritakan tentang terjemahan Al-Quran, penafsiran Al-Quran, dia tak pernah pun kita dengar kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya. Semua diterjemahkan dan ditafsir melalui gaya dia sendiri. Malah dia siap bawa Bible lagi. Orang-orang muda tuan-tuan bila tengok memang impress tuan-tuan. Dia kata ustaz pun bila tafsir Quran pun tak bawa Bible. Syekh ini dia bawa Bible. Jadi sedikit demi sedikit akhirnya tuan-tuan, daripada masuk kelas ketiga, masuk kelas keempat, mula berbai'ah, dan di situlah kita akan lihat mereka memang secara terang-terang mereka menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan mereka mengatakan bahawa tak perlu solat, tak perlu puasa dan sebagainya tuan-tuan. Pengikutnya dah ramai, hampir 5,000 orang pengikut tuan-tuan. Dan mereka juga ada fasa-fasa yang akhirnya, fasa yang akhir sekali adalah menubuh negara mereka tuan-tuan. Maknanya di sinilah ada unsur-unsur kekerasan, unsur-unsur nak mengambil alih kerajaan. Sebab itulah ajaran Milah Abraham ini dan dikategorikan sebagai sesat dan juga boleh mengganggu-gugat keselamatan negara. Baik, kemudian ajaran ilmu syahadah dan zikir nafas Ismail bin Qasim tuan-tuan, atau namakan sebagai Parahmat. Tuan-tuan tengok segi dia punya apa? Segi dia punya pemakaian tuan-tuan. Pemakaian macam pemakaian kita tuan-tuan serbannya, jubahnya. Kalau daripada segi zahir memang kita tak boleh nak tunjukkan, nak buktikan yang dia sesat. Tapi bila kita tengok ajaran-ajaran tuan-tuan, apakah antara dakwaan-dakwaannya? Terbatal ke semua rukun Islam sekiranya tidak mempelajari ilmu syahadah yang dibawa oleh Ismail bin Qasim. Hanya syahadah dia sahaja yang betul. Selain daripada syahadah dia boleh membatalkan rukun Islam. Tuntutan mencari penyaksian di alam arwah, wajib mempelajari zikir nafas kerana tiada cara lain untuk mencari Allah kecuali melaluinya. Mengamalkan kepercayaan wahdatul wujud tuan-tuan, mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran secara batil dan berpegang kepada hadis-hadis palsu. Saya jelaskan secara ringkas tuan-tuan. Nanti kita akan zoom satu demi satu dan akan dengan lebih detail lagi. Dia juga antara yang dia antara doktrin dia, setiap murid jangan menderhaka kepada guru atas amanah-amanahnya. Setiap murid jangan ada sangkaan bahawa guru tidak mengetahui kelakuan dan perbuatan mereka. Setiap murid jangan meragui dan membantah di hadapan guru atau di belakangnya, kerana guru hanya mengajar ilmu kalimah la ilaha illallah dan sebagainya tuan-tuan. Okey, kemudian antara ajaran lain, ajaran Farida binti Jayus. Ajaran ni tuan-tuan adalah ajaran namakan sebagai fahaman Yuji tuan-tuan. Yayi fahaman Yayi. Tuan-tuan tengok cara solat fahaman Yayi ni. Assalamualaikum ya Yayi. Itu dia punya takbiratul ihram dia.
Ya betul Tapi tak ada rukuk, tak ada sujud, terus bagi salam. Selawat. Assalamualaikum ya yayi. Okey. Baik. Okey, kemudian ada banyak lagi tuan-tuan ajaran-ajaran baru yang kita perlu tahu, antaranya Pure Life Society, New Age Movement, semua kumpulan-kumpulan ni membawa aliran batiniah moden tuan-tuan. Ini nanti kita akan zoom lah tuan-tuan insya-Allah. Ada satu temple tuan-tuan di Jalan Puchong. Jalan Puchong ni dia sebenarnya duduk di dalam federal territory Dia sepadan antara wilayah dengan Selangor. Temple of the Universal Spirit ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan masuk temple ni dah lama tuan-tuan dia menggabungkan semua agama-agama, lambang-lambang agama-agama tuan-tuan. Dan yang mengejutkan kita tuan-tuan, dia mempromosikan agama ni semua sama. Jadi sehingga kan kita lihat walaupun namanya kuil, tapi tuan-tuan takkan dapat lihat apa ni berhala-berhala ataupun patung-patung. Dia lebih kurang macam masjid juga. Dan kita lihat setiap wakil-wakil agama datang untuk melakukan aktiviti keagamaan yang sama, termasuk orang Islam kita tuan-tuan. Ini di Pure Life Society tuan-tuan. Ada wakil Islam, ada wakil Bahai, ada wakil Kristian, ada wakil Buddha. Dan ada lagi ajaran-ajaran baru yang sedang disiasat, antaranya ajaran Ibu Yati ni, Ilaha, Ilara, Ilama ni. Kemudian apa ni, mereka mendakwa agama asal Islam ni adalah isu silam. Jadi mereka mengatakan bahawa agama Islam yang dibawa oleh Arab dah tak boleh pakai. Kita kena pakai Islam yang dibawa oleh Nusantara tuan-tuan. Okey, jadi kita lihat ajaran sesat ni tuan-tuan, dia terbahagi kepada tiga tuan-tuan melalui pengajaran, melalui tarikat dan melalui kepercayaan, amalan, tradisi dan pemujaan tuan-tuan. Daripada tiga kelompok ini lahirlah gerakan-gerakan ajaran-ajaran sesat yang lain. Antaranya Hizbut Tahrir, adanya Aurat Ismailiyah, Tarikat Tijani dan sebagainya lah tuan-tuan. Tarikat Naqsyabandi Kadirun Yahya yang telah diwartakan sesat dan sebagainya. Jadi doktrin ajaran sesat, antara doktrin-doktrin mereka antaranya mencemarkan kesucian Al-Quran dan hadis, mengubah prinsip-prinsip asas dalam akidah Islam itu sendiri. Solat daripada 2 rakaat jadi lebih daripada 2 rakaat. Semayang daripada 5 waktu jadi 2 waktu sahaja dan sebagainya. Mendewa-dewakan kepimpinan, ini juga antara doktrin ajaran sesat tuan-tuan. Memuja dan mengangkat kepimpinan mereka ni dalam keadaan yang luar biasa tuan-tuan. Mereka juga mengubah bentuk cara ibadah dan akhirnya juga mereka mencemari kesucian syariat Islam. Baik, ini antara ciri-ciri ajaran-ajaran sesat. Kemudian antara cara bentuk amalan, menolak atau meminda pensyariatan solat atau mengubah kepada cara solat yang tersendiri. Pertemuan eksklusif yang ditempatkan tersembunyi di antara pengikut dan ketua, beramal meninggalkan solat Jumaat. Banyak juga ajaran-ajaran sesat ni tuan-tuan, mereka menolak akan pensyariatan solat Jumaat. Sebab apa? Mereka mengatakan bahawa solat Jumaat ini tak boleh kita laksanakan selagi mana Imam Mahdi tak turun. Selagi tidak munculnya Imam Mahdi, selagi itulah solat Jumaat ini tidak boleh disyariatkan. Kemudian antara unsur-unsur ciri ajaran sesat juga, dia ada juga unsur-unsur ekstremisme tuan-tuan. Antaranya mereka menuduh kafir kepada mereka yang bukan pengikut kumpulan mereka. Antaranya juga mereka membuat ritual penyiksaan diri di hari-hari tertentu, memukul-mukul tubuh badan mereka dan sebagainya. Baik.
Dan antara lain juga tuan-tuan, ajaran Al-Arkam yang pernah satu masa dahulu diharamkan disebabkan aurat Muhammadiyah. Ini aurat Muhammadiyah yang tuan-tuan pernah mungkin pernah dengar satu masa dahulu sampai sekarang. Okey, kemudian kita lihat antara lain juga Qadiani, fahaman Syiah ni yang nanti kita akan bincang dengan lebih detail antara apakah yang menyebabkan fahaman Syiah ni menjadi sesat. Antaranya kerana mereka mengkafirkan para sahabat, mereka mengangkat imam-imam kepimpinan mereka melebihi daripada yang sepatutnya, malah mereka menyamakan dengan nabi-nabi. Juga di sana ada golongan Qadiani yang cuba untuk mereka-rekakan ayat-ayat Al-Quran, tuan-tuan. Mereka cuba ambil ayat Al-Quran, ambil rima ayat Quran surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Mereka cuba mereka ayat Quran mereka sendiri, inna anzalnahu qariban minal qadian. Ini juga antara ayat-ayat yang telah mereka reka-reka untuk mengukuhkan lagi ajaran mereka, tuan-tuan. Ini antara ajaran Qadiani yang ada di kampung Nahoda. Kemudian kita juga terdedah dengan fahaman liberalisme dan pluralisme agama, tuan-tuan. Ini yang biasa tuan-tuan pernah dengar kan, sistem Islam yang cuba untuk membawa pendekatan melihat perkara-perkara agama ni secara rasional, tuan-tuan. Kalau tak rasional, maka ajaran agama itu perlu ditolak. Contoh kan, tuan-tuan akan pernah dengar sebelum ni ada beberapa tokoh sistem Islam ni, tuan-tuan, mereka mengatakan bahawa amalan korban ni adalah satu amalan yang kezaliman kepada haiwan. Malah pada waktu yang sama tidak menghormati akan agama Hindu, tuan-tuan. Jadi ini fahaman-fahaman yang cuba diterapkan oleh kumpulan ini atas dasar rasional, tuan-tuan. Okey. Kemudian ada banyak lagi lah, tuan-tuan. Ada banyak lagi fahaman-fahaman dan yang dibawa oleh kumpulan liberal ni, tuan-tuan. Ya, antaranya pernah dengar mereka juga mendakwa bahawa imam solat ini boleh diimamkan oleh wanita, tuan-tuan. Itu yang satu masa dahulu pernah seorang tokoh mereka yang bernama Aminah Wadud pernah mempopularkan wanita boleh jadi imam, tapi untuk wanita-wanita lah, tuan-tuan. Tapi ini tidak, wanita juga boleh menjadi imam untuk lelaki, tuan-tuan. Okey. Kemudian ada banyak lagi lah tokoh-tokoh yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mengatakan bahawa Al-Quran perlu dikaji semula dan sebagainya. Baik. Ini antara bagi laluan azan, kemudian kita ambil 5 minit, kemudian kita tutup, insyaAllah. Allah
yang cuba untuk mengangkat dan menyokong martabat LGBT ni tuan-tuan. Orang Melayu pakai tudung pun ramai, bersama-sama. Okey tuan-tuan, kenapa masih sesat tuan-tuan? Kerana kejahilan, kejahilan, kecuaian dan keterlaluan. Kadang-kadang keterlaluan juga tuan-tuan, keterlaluan dalam melakukan suatu ibadah tanpa mengikut cara Nabi juga kadang-kadang boleh menyebabkan kesesatan tuan-tuan. Jadi faktor-faktor masyarakat terlibat dengan ajaran sesat antaranya kejahilan dalam agama, nafsu yang menginginkan populariti, beramal dengan hadis palsu, meringan-ringankan urusan agama, dan juga budaya hedonisme yang meresapi masyarakat. Ini antara kesan penglibatan masyarakat yang terpesona dengan ajaran sesat. Kalau kepada individu, dia boleh merosakkan akidah seorang, dia juga boleh menyebabkan harta benda tergadai, habis semua harta-harta diinfakkan kepada tuan guru dia. Kemudian institusi kekeluargaan boleh retak, disebabkan suami, akhirnya suami sanggup menceraikan isteri, kan isteri tidak mahu mengikuti ajaran dia. Dan juga masyarakat setempat akan berlakunya perpecahan masyarakat, akan berlakunya sifat-sifat fanatik dan sebagainya. Dan juga antara lain juga boleh mengancam keselamatan negara kita tuan-tuan, jika kita biarkan ajaran sesat ini berluasa. Okey, rumusannya tuan-tuan, kes-kes ajaran sesat perlu ditangani demi menjaga akidah umat Islam. Jabatan Mufti setiap negeri dan Jabatan Agama Islam negeri perlu sentiasa memantau pergerakan-pergerakan kumpulan ajaran sesat. Masyarakat juga tuan-tuan perlu membantu dengan perlu peka dan cakna berkenaan dengan isu-isu akidah ni tuan-tuan. Baik, itu saja, dan saya tutup perbincangan kita pada malam ini dengan menunjuk satu video. Tuan-tuan sendirilah yang ukurkan sama ada amalan ini sesuai ataupun tidak. Daripada amalan-amalan yang bercanggah secara terang-terang dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Jadi sebagai penutupnya tuan-tuan, setiap amalan-amalan yang kita dapat lihat benda-benda yang ada luar biasa, yang tidak selari dengan apa yang biasa kita belajar tuan-tuan, kita jangan mudah untuk terpesona. Kita kena tanya dan kita kena selidiki dahulu sebelum kita beramal dengannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi petunjuk kepada kita dan memelihara kita dan keluarga kita daripada terjumus daripada dalam api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.